Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang ini kita sama-sama dapat sekali lagi bersiaran dalam Jom Channel FB Live dalam slot bicara santai Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih kita kenali ketika ini dengan panggilan PKP. Alhamdulillah. Dan kita juga sekarang ini sedang memasuki fasa Ramadan, hari pertama bulan Ramadan. Oleh kerana itu, saya bagi pihak Jom Channel juga ingin mengambil peluang dan kesempatan ini untuk mengucapkan Ramadan Karim kepada semua pendengar dan followers FB Jom Channel FB Live. Alhamdulillah. Pada petang ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Wira Ustaz Haji Abdul Ghani Samsudin dalam membicarakan satu tajuk yang telah pun dipilih oleh Jom Channel, iaitu khianat COVID-19 dan Ramadan, musibah dan sebaliknya. Ketiga-tiga perkara ini, iaitu khianat COVID-19 dan Ramadan, bukanlah perkara yang penyebab di antara satu sama lain. Maknanya bukanlah khianat itu menyebabkan Ramadan ataupun COVID-19 itu penyebab kepada Ramadan dan sebagainya. Tetapi ketiga-tiga perkara ini kita maklumi berlaku dalam suatu tempoh masa yang berkait di antara satu sama lain. Oleh kerana itulah pada petang ini kita akan cuba menyentuh topik ini dan kita memanggil, menjemput yang berbahagia Datuk Wira Ustaz Abdul Ghani untuk bersama-sama dengan Jom Channel bagi membicarakan topik itu pada petang ini. Jadi saya ingin jemput yang berbahagia Ustaz dulu ya. Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Ghani Samsudin ini kita boleh katakan saya punya bukan kawan lah, tetapi murabbi saya yang agak lama dulu ketika saya mula belajar di Amerika Syarikat pada tahun 1989 kalau tidak silap saya. Kami telah Persatuan Pelajar Muslim Amerika Utara telah pernah memanggil Ustaz Abdul Ghani Samsudin, Datuk Wira, yang pada ketika itu adalah merupakan seorang pensyarah di Fakulti Islam Universiti Malaya, ya. Dan kemudian beliau telah pun Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Ya. Jadi sudah kenal agak lama, kemudian apabila saya pulang kami berkecimpung dalam gerakan dakwah dan sebagainya, dan terus alhamdulillah bersama-sama dan kekal sebagai seorang sahabat dan seorang murabbi kepada saya dan juga rakan-rakan. Alhamdulillah pada petang ini kami dapat berkumpul semua. Ramadan Karim Ustaz. Allahu akram, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kita, ya. Terima kasih pada Ustaz kerana dapat bersama-sama kita pada petang ini. Jadi berkenaan dengan tajuk itu Ustaz ya, kita telah pun kita maklumkan tadi, kita maklumkan bahawa tajuknya ialah khianat COVID-19 dan Ramadan, hikmah ataupun musibah di sebaliknya. Jadi sebagai pendahuluan lah, saya kira saya berikan ruang yang secukupnya kepada Ustaz untuk memberikan sedikit pendahuluan pembuka bicara pada kita pada petang ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu walah. Sidang penonton yang dikasih sekalian, mana yang ternyatakan oleh sahabat kita tadi bahawa kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan dalam suasana PKP ataupun dalam suasana kita semua terpenjara, hampir semua terpenjara, tetapi tidaklah mutlak seperti mana orang dalam penjara.
kita berada dalam suasana yang tak pernah kita alami seumur hidup saya rasa tak pernah kita mengalami zaman tak boleh sembahyang Jumaat. Ini sudah sampai 5 kali ataupun 5 minggu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan sangat asing, dan kita nak menyikapi bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa ini dari sudut agama kita. Dan dalam hubungan ini ada baiknya kita rujuk firman Allah SWT di dalam surah Al-Ankabut, ya, laba-laba, ayat 2 dan 3 yang menyebutkan adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan sahaja mengaku dan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Ya, Tuhan sebut. Sebenarnya kami memang telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka, dan Allah pasti akan mengenal pasti siapa yang benar, jujur dalam keimanannya, yakni, dan siapa pula yang berbohong dan pendusta. Jadi di sini kita dapati bahawa kehidupan ini adalah suatu cobaan, suatu fitnah ataupun suatu keadaan di mana manusia berhadapan dengan ujian, ya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran juga dalam ayat yang lain, ya, iaitu surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin famin nafsik, ya, apa saja yang menimpa kalian daripada kebaikan itu ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa saja yang menimpa kalian daripada kebaikan itu daripada Allah, dan apa saja yang menimpa anda dari keburukan famin nafsik itu adalah kerana perbuatan anda atau kerana anda. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida, dan kami utus engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Para hadirin dan hadirat nikah sekalian, minta maaf para penonton nikah sekalian, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cobaan dan juga tentang hukuman, tentang kemusnahan ini begitu banyak. Antaranya surah Al-An'am ayat 6, ya. Tuhan sebut, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin, tidakkah mereka memerhatikan dan melihat berapa banyak telah kami musnahkan orang-orang zaman-zaman sebelum mereka, kurun-kurun sebelum mereka. Makannahum fil ard, kami telah memantapkan kedudukan mereka di bumi. Malam numakin lakum, suatu kedudukan yang tak pernah kamu capai pun. Dan kami utus langit, ya, sehingga nak menurunkan hujan yang begitu lebat dan baik untuk mereka, memakmurkan mereka. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, tetapi semuanya kami binasakan mereka, ya, kerana dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami bentuk dan lahirkan generasi-generasi selepas golongan itu yang baru, generasi baru. Jadi para penonton yang kasih sekalian, Allah menyebutkan bahawa kejahatan dan hukuman adalah sesuatu yang berkaitan. Artinya kita tidak akan ditimpa dengan hukuman yang begini meluas, ya, melainkan kerana kejahatan itu sudah begitu meluas sehingga semua orang kena hukum, bukan saja yang buat salah, yang lain pun yang tak salah pun juga akan dihukum, merasai hukuman. Jadi ini membayangkan bahawa suatu keadaan di mana kita perlu insaf, kita perlu merenungnya dengan penuh kebijaksanaan. Dan ini telah dinyatakan oleh Tuhan, ya, dalam surah Tahrim ayat 6, ya, yang menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan jin, manusia dan batu bata. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan seterusnya. Jadi ayat-ayat surah Talaq ayat 8 hingga 10 menyebutkan, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih,
betapa ramai penduduk negeri yang melanggar perintah Tuhan dan rasul-rasulnya. Lalu kami membuat perhitungan yang tegas dan kami menyeksa mereka dengan seksaan yang mengerikan. Akhirnya mereka menanggung akibat buruk perbuatan mereka dan mendapat kerugian. Jadi ini Allah menyediakan seksaan yang dahsyat kepada mereka. Oleh itu, wahai orang-orang yang berakal, lagi beriman, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kamu. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang penonton yang kasih sekalian, bencana yang kita hadapi hari ini, yang kita sedang hadapi dalam bulan Ramadan ini, adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian dengan saksama. Tak boleh kita pandang macam tak pandang saja. Tetapi kita mesti melihat bahawa kalau ada kejahatan, zalim, dosa, khianat, bohong, ya, menganiaya, membunuh orang. Kita lihat negara-negara yang menghadapi bencana ini seperti negeri China. Mereka juga mempunyai tindakan zalim terhadap minoriti umat Islam Uyghur yang dihalang daripada salat dan sebagainya. Menganiaya mereka ribuan, mungkin jutaan. Begitu juga di negara seperti India juga melakukan kejahatan, kezaliman terhadap umat Islam minoriti di Kashmir sampai sekarang ini, ya. Begitu juga negara-negara besar, kuasa besar yang dianggap sebagai hero atau penjaga dunia ini. Kezaliman sudah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia ini dengan kuasa dan kehebatan, kekayaan dan power ketenteraan yang mereka miliki. Oleh kerana itu kita lihat mereka umpamanya hari ini menghadapi suatu penanggungan yang sangat dahsyat berbanding negara-negara lain, ya, termasuk Malaysia. Jadi pada hemat saya dan hemat kami semua, bahawa kita tidak boleh melihat soal COVID-19 ini sebagai satu perkara yang mudah. Inilah yang menyebabkan kita semua terpenjara, dan apa tujuannya? Sudah pasti di sana ada aspek yang positif, ada aspek yang negatif, dan banyak telah disebutkan, ya, dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Tuhan, di mana yang telah kita sebutkan tadi. Umpamanya juga dalam surah Ghafir ayat 21, ya, Allah sebut, tidakkah mereka pergi berkelana di dunia ini dan melihat, ya, bagaimana kesudahan yang menimpa golongan manusia sebelum mereka. Golongan tersebut sebenarnya jauh lebih gagah perkasa, malah lebih banyak meninggalkan kesan-kesan pembangunan di dunia ini daripada mereka. Namun Allah telah menghukum mereka kerana dosa nista mereka. Tiada siapa yang dapat menyelamatkan mereka daripada ditimpa hukuman Allah. Ini jelas, ya, dalam surah Ghafir ayat 21, dalam surah Al-Ankabut ayat 40 disebutkan fakullan akhadna bi dzambih, ya. Semuanya kami musnahkan hukum mereka disebabkan dosa masing-masing. Ada yang kami timpakan dengan hujan batu, ada yang dipanah petir halilintar, ada yang kami benamkan ke perut bumi, dan ada yang kami tenggelamkan. Ingatlah, Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini ditegaskan lagi oleh surah Taha ayat 74 dan 76. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya siapa yang datang menemui Tuhan sebagai orang yang bersalah, sebagai penjenayah, sebagai penjahat, fa inna lahu jahannam, dia akan disiapkan neraka jahanam pada badannya, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak akan hidup di dalam, tak akan mati dalamnya dan tidak juga hidup. Artinya dia setengah mati. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihat, tapi siapa yang datang menemui Tuhan dan telah berbuat baik, wa ulaika lahumud darajatul ula, mereka mempunyai derajat yang paling tinggi, iaitu syurga-syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan orang yang mahu membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Jadi seolah-olah ianya suatu dorongan untuk kita semua membersihkan diri, menginsafkan diri, membetulkan masyarakat,
menegur orang lain dan jangan bersekongkol dengan orang jahat. Jangan latih orang jahat. Jangan bersama orang yang menipu, mencuri, merompak. Jangan sia-siakan kehendak Allah Azza wa Jal untuk menentang kemungkaran. Kalau tidak, jawabnya bencana yang lebih besar akan berlaku. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi barangkali boleh kita jadikan itu sebagai permulaan. Mungkin kita serahkan balik kepada moderator kita buat sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Datuk Wira yang telah pun membuatkan satu pengenalan tentang tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Ya, umumnya mengetahui Ustaznya bahawa memang bertepatanlah sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Wira tadi, bahawa saya kadang-kadang tersasul panggil Ustaz tu sebab memang sudah lama kita gitu. Jadi saya campur-campurlah kadang-kadang Datuk Wira, kadang Ustaz. Mohon maaf. Umum mengetahui bahawa yang berlaku sekarang ini, COVID-19 ini, dia berlaku di seluruh dunia dan memang bertepatan dengan beberapa pernyataan ayat Al-Quran yang Ustaz sebut tadi, tentang hubung kait di antara ujian yang Allah timpakan kepada manusia, kejahatan yang dilakukan, dan juga hukuman-hukuman yang mungkin kita secara sedar ataupun tidak sedar, tetapi peristiwa yang berlaku sekarang ini jelas memberikan suatu tamparan dan seharusnya memberikan keinsafan kepada kita, dunia dan juga kita di Malaysia ini, agar lebih berhati-hati tentang apa yang kita lakukan, baik di peringkat pemerintah maupun di peringkat rakyat jelata, Ustaz, ya. Kita berbalik ke negara kita di Malaysia ini. Peristiwa COVID-19 ini dia berlaku Disember hari itu dan mula masuk ke negara kita seawal Januari, tetapi dalam keadaan yang masih terkawal, belum berlakunya wabak dan tidak ada kluster lagi. Tetapi dalam akhir ataupun menjelang akhir Februari itu berlaku satu peristiwa yang kita panggil sebagai langkah Sheraton, yang menyebabkan pertukaran kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Jadi saya nak mohon kepada Ustaz kalau boleh dapat komen sikit, adakah ini sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh kebanyakan ataupun sebahagian pihak, bahawa satu unsur pengkhianatan juga kepada rakyat dalam negara kita ini. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Ya, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bahawa kita sudah berada dalam suasana yang sangat parah 20 tahun dan kita mahu membuat perubahan. Dan perubahan itu telah pun diusahakan dan telah berhasil oleh sahabat-sahabat yang mengusahakannya dengan bersusah payah. Tiba-tiba kita memulangkan balik harta negara ini kepada golongan yang telah mencuri dan telah melompak dan telah melakukan kleptokrasi yang dikenal, bahkan sampai ke peringkat dunia. Jadi sudah pasti ini bukan suatu tindakan yang positif. Ini tentulah maknanya membenarkan yang jahat dan menganiaya semula orang yang baik yang nak membetulkan negara, dan memburukkan mereka pula, membohong, berdusta dalam Facebook dan sebagainya, dalam website, sehingga yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Jadi ini sebab itulah makanya kita punya keadaan semakin parah. Sebelum ni apabila Kementerian Kesihatan membetulkan atau menguruskan amat sedikit gejala ini menular. Tetapi apabila dalam tempoh seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu dalam keadaan kucar kacir kementerian dan negara bergegar dengan masalah dilema, Sheraton dan sebagainya, pertukaran dan sebagainya,
dan juga disebut cenderung kepada melakukan bersama orang zalim, cenderung menganiaya diri sendiri dengan bersekongkol terhadap orang bersama orang zalim, sedangkan Allah dah sebut dalam surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu akan dicucuk api neraka. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita tak masuk neraka, tak baru dicucuk dengan corona. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ya, kita mesti mengingati semula bahawa kita mesti kembali ya membetulkan fenomena-fenomena yang songsang, yang pintu belakang apa semua ini, yang rakyat tidak pernah mengundi orang ini, tapi mereka menjadi pemimpin, ya, mereka berlumba-lumba nak jadi menteri, nak jadi ini, nak jadi itu, kerana kepentingan duniawi. Sebab itulah kita harus mengingati firman Allah SWT, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan khianati amanah-amanah yang telah dibebankan atas pundak kamu, sedangkan kamu sedar, sedangkan kamu tahu. Surah Al-Anfal ayat 28. Dan kita lihat ayat surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu. Allah akan mempertahankan orang yang beriman. Allah tak suka orang yang khianat, yang banyak khianat dan banyak kufur. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, dan dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia sebutkan bahawa Nabi SAW qala likulli ghadirin liwa'un indastihi yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat akan dicacakkan bendera di duburnya pada hari kiamat kelak, dan ditinggikan bendera itu mengikut kadar pengkhianatan yang dia lakukan. Dan sesungguhnya tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pengkhianatan oleh pemimpin politik, ya, pemimpin orang awam, diriwayatkan dalam hadis Muslim. Jadi soal khianat ini adalah suatu yang sangat berkait dengan dusta, di mana orang berdusta mengatakan sekian, sokong dia, sedangkan sebenarnya tidak, mengatakan sekian, sedangkan sebenarnya dia yang curi dan yang ambil wang itu dan sebagainya. Jadi banyak perkara disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ya, semuanya yang melakukan pendustaan, yang buat dosa dusta ini adalah mereka yang tak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun. Itulah golongan penipu dan pembohong. Surah ayat 105. Dan bahkan dalam ada hadis yang lain menyebutkan orang mukmin boleh buat apa saja kesalahan, kecuali dua kesalahan yang tak boleh dibuat, iaitu dusta dan khianat. Ini orang mukmin tak akan lakukan. Sebab itu ada ulama yang mengatakan bahawa mereka yang khianat dan dusta ni bukan lagi beriman. Sampai ke tahap itu. Saya tidak katakan begitu, tetapi itulah maknanya hadis-hadis itu menyebutkan betapa besarnya dosa, ya, golongan yang berbohong, golongan yang berkhianat. Ya, sebab Tuhan sebut, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampau dan pendusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Surah Zumar ayat 3. Allah tak akan membimbing, memberi petunjuk kepada pendusta yang kufur. Dan juga hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan tadi, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan sebab itu Allah sebutkan di dalam ayat yang lain bahawa orang beriman perlu takut kalau mereka meninggalkan generasi selepas mereka yang lemah, ya, yang mereka takut akan nasibnya. Oleh itu mereka naklah bertakwa kepada Allah dan naklah bertutur dengan perkataan yang, ya, membudayakan amalan bercakap benar disebut. Waqulu wal yaqulu qawlan sadida. Jadi soal meratanya pembohongan ini menyebabkan barangkali antara yang memanggil datangnya virus corona ini ke negara kita, walaupun mungkin dalam kadar yang terhad berbanding negara lain.
Jadi sebab itu dia berkait rapat juga dengan zalim, ya. Allah la yahdil qaumuz zalimin, Allah tak akan memberi bimbingan kaum yang zalim. Ini sebutkan surah Al-Imran ayat 86. Ya. Baik, Ustaz. Uh, uh, dalam konteks ini saya kira pernyataan khianat ataupun tanggapan sebegitu yang kita sebutkan adalah lebih berkait kepada mandat, ya Ustaz, yang telah pun diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya ke-14 yang dulu. Tiba-tiba mandat itu dengan sewenang-wenangnya ditukar dan diambil alih tanpa memikirkan jangka masa yang panjang ketika wabak itu sedang berlaku dan sebagainya. Walaupun kita juga mendapat perkabaran bahawa perancangan ini sudah dilakukan sejak beberapa lama. Langkah Sheraton, Ustaz, langkah Sheraton kemudian diikuti dengan wabak COVID yang menyebabkan kerajaan terpaksa membuat keputusan melakukan perintah kawalan pergerakan, dan ini menyebabkan kesan yang besar kepada ekonomi, sosiopolitik pada negara kita. Perniagaan terpaksa ditutup, industri terpaksa diberhentikan, sebahagian hilang mata pencarian, masjid, surau pun terpaksa ditutup ataupun dihadkan kepada imam, bilal dan siyak saja. Dan ini berlaku di dalam masa apabila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih. Ramai berpandangan bahawa sekiranya ini dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, maka setbacknya ataupun kesannya sudah tentu sangat besar. Tohmahan-tohmahan, cercaan-cercaan akan dikenakan dengan begitu teruk sekali. Hatta tanpa adanya COVID-19 ini pun cercaan tohmahan kepada Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini telah pun dilemparkan. Apatah lagi sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan sendiri yang melakukan PKP, menutup perniagaan, surau, masjid dan sebagainya, sudah tentulah tamparan itu lebih hebat lagi. Jadi adakah Ustaz ini melihat ini satu rahmah, satu hikmah, ada hikmah di sebaliknya untuk menunjukkan kepada kita inilah sikap sebahagian daripada orang-orang politik ataupun parti-parti politik yang ada dalam negara kita ini. Apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Memang telah saya sebutkan tadi bahawa segala takdir yang Tuhan tentukan ini adalah takdir yang bijak, takdir yang penuh dengan arti dan maksud dan rahsia-rahsia yang ada yang kita boleh teroka dan ada yang kita boleh kenali dan ada yang kita tak tahu. Kalau COVID ini sebenarnya bukan saja telah mempengaruhi ekonomi negara kita, dah bahkan ekonomi negara seperti Amerika jatuh harga petrolnya begitu jauh sekali parah, dan artinya ia melibatkan ramai pihak, dan bukan saja menyebabkan ekonomi bermasalah, tapi juga kita mendapat yang baik, iaitu suasana dunia semakin ringan dari segi pollution, dari segi udara, dari segi oksigen dan sebagainya. Bahkan Gunung Everest boleh dilihat pula sekarang ni katanya, kata setengah-setengah pihak. Maknanya sekarang ni suasana jauh lebih jernih berbanding zaman sebelum ini, kerana banyak daripada kenderaan seluruh dunia terpaksa patuh kepada PKP di negara masing-masing, dan ini sudah pasti ada positive side, tetapi ini tidak bermakna kita mengiyakan segala kejahatan yang dilakukan, Maknanya dalam berbagai peringkat tadi masing-masing mendapat habuan masing-masing. Orang yang tak bersalah diberi pelas kabar kerana dia mahya, banyak keinsafan, puasa,
banyak baca Quran, boleh menghafal Quran, boleh menghabiskan khatam Quran dan sebagainya. Jadi ini masing-masing mengikut kadar martabat mereka. Tapi yang berdosa besar mengalami suatu kejahatan, suatu hukuman yang sangat dahsyat. Jadi saudara-saudara sekalian, para pendengar sekalian, kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal, kerana segala peristiwa ada kebaikan dan ada positive side dan negative side. Cuma kita tak boleh membiarkan segala kejahatan yang menyebabkan turunnya musibah itu berkekalan atau diteruskan lagi. Kerana kalau orang yang jahat, yang khianat, yang mencuri, yang bersekongkol itu berdoa, doanya tak akan dimakbulkan Tuhan. Itu jelas. Oleh sebab itu, sia-sia. Yang penting, segala kemungkaran itu mesti dibaiki. Segala kejahatan mesti dibetulkan. Segala pembohongan mesti ditamatkan. Cukup bohong sebelum ini. Dan jangan lagi bohong selepas dah jadi kerajaan ini. Bohong lagi pula. Tak boleh. Dahlah kita mengaup sekian banyak harta dan juga pangkat-pangkat yang sebenarnya kita tidak berhak untuk memilikinya. Kerana kita tak dapat mandat rakyat yang sebenarnya. Kita bukan pemenang dalam pilihan raya. Yang kalah dikalahkan kerana ada pembelotan, pengkhianatan dan sokongan kepada az-zalimin. Sebut dalam surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jadi siapa yang cenderung bersekongkol dengan orang yang zalim, pasti akan dicucuk api neraka. Kalau tak di dunia ini, di akhirat kelak. Kalau di dunia ini sekurang-kurangnya kalau corona tu kena, masih sempat lagi dipulihkan. Derajat atau martabat orang yang pulih atau peringkat orang yang pulih itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati. Walaupun yang mati juga ramai. Tapi kalau nisbahnya, ternyata usaha pemulihan ini sangat-sangat efektif walaupun masih di peringkat pertama, peringkat awal, dan kita mungkin sedang akan menunggu lahirnya ubat-ubatan yang paling mujarab untuk diniagakan ya di seluruh dunia dan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang dulunya barangkali kurang kaya. Ya. Baik Ustaz, apapun COVID ini sudah menjadi wabak dan siapapun yang menjadi pemerintahnya pasti akan melakukan yang terbaik untuk rakyat dan negara, dan siapapun yang menjadi rakyatnya sama ada memilih kerajaan itu ataupun tidak harus juga sama-sama untuk membantu memastikan bahawa larangan-larangan ataupun peraturan itu dipatuhi, khususnya dalam PKP ini bagi kita nak membenteras rantaian COVID-19 ini sahaja. Jadi insyaAllah saya rasa tidak kira siapa pun, semuanya sekarang ini sedang berusaha bersama-sama, baik kerajaan, baik pembangkang, baik pemerintah ataupun rakyat itu sedang mematuhi dan usaha untuk membenteras wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi dan dalam kita melangkah ke bulan Ramadan ini, saat bulan koreksi, bulan keinsafan ini, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa COVID-19 ini, Ustaz? Kalau boleh kita Ustaz suraikan sedikit. Ya, saya tertarik dengan uraian dan ulasan sahabat saya Profesor Dr. Rajab Abu Melih daripada Insaniah ya. Universiti Insaniah dulu namanya, sekarang ini ada nama baru ya. Dalam ucapan beliau meringkaskan 11 pengajaran yang patut kita lakukan sempena kita berhadapan dengan bencana COVID-19 ini. Pertama, dia menyebutkan perlu diperhatikan kesederhanaan dalam perkara-perkara kehidupan ini, dalam perkara-perkara sebab musabab dan tawakal kepada Allah. Kita mesti bersifat sederhana ya dalam soal membuat analisa, membuat kajian
tidak memburukkan satu pihak semata-mata, tapi ada juga yang lain begini dan sebagainya. Biarlah kita seimbang ataupun dalam menghadapi sesuatu peristiwa, hadapi corona ini baik buruk, kita mesti sederhana dan merujuk kepada rasional, maknanya pemikiran yang rasional. Jangan terpedaya dengan pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit dan sebagainya. Yang kedua, beliau menyebutkan jangan terpengaruh dengan cakap kosong dan kabar angin, ya, dan perlu kita bersifat rasional, ya. Kita jangan terpengaruh, sebab pada ketika ini dan sebelum ini banyak berita-berita palsu disebarkan, ya. Pendustaan, satu soalan diberi jawapan 27 jawapan. Bukan orang kecil, orang besar. Ini bermakna pendustaan dan pembohongan itu sudah meluas, ya, bukan peringkat nasional saja, bahkan juga internasional, ya. Yang ketiga, dia kata perlu bekerjasama dan membantu dalam menghadapi bencana ini. Jangan ada yang mengambil kesempatan dalam situasi kesempitan ini dengan menaikkan harga, ya, emas, harga menutup hidung dan sebagainya itu dengan harga yang tinggi untuk mencari kekayaan. Dan yang keempat, disebutkan tidak membazir. Jangan membazir, kerana walaupun kita dalam bulan Ramadan, kita boleh makan di waktu malam, tapi jangan membazir, ya, sehingga membuang rezeki Tuhan yang ada setengah-setengah orang lain sangat mengharapkan rezeki itu untuk mereka. Bersikap, ya, manipulasi dan perlu bersikap luhur, ya. Tidak bersikap manipulasi, jangan kita kerana kita ada duit banyak, sekali beli habis, semua orang lain tak nak beli dah kerana duit kita banyak, ya, umpamanya. Jangan kita manipulasi dan jangan pula kita bersikap tamak, ya, dan perlu bersikap luhur. Dan kemudian beliau menyelegaskan yang kelima, kita perlu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walau apa pun kita kena bersyukur, menghargai takdir Allah. Walaupun kena corona, tapi kita tak sampai lagi 100 yang mati berbanding negeri Perancis, negeri Itali, negeri Amerika dan sebagainya, jauh lebih banyak daripada kita. Jadi di sini walaupun kita ada kesalahan, ada kesilapan, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, ya, walaupun kita berkelahi, tapi kita tak berkelahi macam mana negeri-negeri lain berkelahi, berbunuhan, bom mengebom, musnah dalam bulan Ramadan pun mereka berperang. Bukan orang lain, orang Islam. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita beri perhatian, kita perlu bersyukur walaupun kita berbeza, walaupun kita ada yang begini dan begitu, tapi alhamdulillah kita masih rasional, kita masih boleh bersama dalam konteks menentang COVID-19 dan sebagainya. Yang keenam disebut mengenang nasib golongan yang fakir. Dan ini juga Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita merasa lapar. Orang kaya pun merasa lapar. Dan ini adalah untuk memberikan perasaan sayang, kesian pada orang yang sampai mati kebeluran di tengah laut kerana kita tak bagi dia sumbangan makanan. Kerana kita takut dia dan sebagainya. Jadi pun perlu kita betulkan, ya. Kemudian memanfaatkan masa. Yang ketujuh disebut kita harus memanfaatkan masa dan tidak membuang masa. Walaupun kita sekarang ada masa yang banyak dengan anak cucu, tapi kita jangan habiskan masa hanya dengan main game dan sebagainya, menghabiskan umur dengan game. Game ini pun setan baru. Setan biasa sudah ditangkap oleh malaikat. Tapi setan baru ni manusia sendiri yang buka, yang main, yang buatkan mereka menjadi khayal. Orang tua pun khayal dengan segala telinga tertutup. Habis masa daripada pagi sampai petang, tak keluar. Walaupun bagus tak keluar, tetapi tidak memberi makna, ya, tidak menghayati masa yang Tuhan beri kepada dia, yang hanya hidup barangkali 60 atau 70 tahun saja. Dan bahagiannya daripada untuk tidur, ya. Kalau dihabiskan untuk tidur saja, sudah pasti masa kita sangat terhad. Yang ke-8, kembali kepada Allah dengan berdoa dan beribadah kepadanya. Beristighfar, berkunut, ya. Kita kena kembali kepada Tuhan kita. Taubat kita. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
Tuhan kata, bertaubatlah kepada Allah kamu sekalian, wahai orang yang beriman. Kita disuruh taubat, menghinakan diri di hadapan Tuhan, menginsafi segala kejahatan kita buat. Jangan buat kejahatan kita. Asal kita dapat pangkat, buat kita okey. Tidak semestinya ya. Apa yang Tuhan beri itu belum tentu satu yang baik. Ya. Bahkan disebut harta dan anak pinak ini adalah fitnah, adalah ujian. Ia mungkin menjadi sebab kemusnahan kita di akhirat atau di dunia ini sendiri. Oleh itu kita mesti lebih peka, ya, lebih bersifat ta'ibuna ilallah, bertaubat kepada Allah, berdoa, mengaji, baca Quran, ya, berpuasa dan bertarawih walaupun di rumah kita. Yang kesembilan, menyegerakan zakat lebih awal dan dari waktunya, dan bersedekah banyak secara sukarela. Ini kerana kita tahu bahawa banyak orang yang teraniaya, yang tersekat tak boleh makan hari ini. Yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak dapat mengaisnya, tak dapat meraih. Mereka tak dapat, di mana mereka akan dapat uang untuk beli makanan mereka. Ini bilangan yang kita tak tahu berapa ramai, dan kita harap mereka tidak berubah menjadi bajingan, menjadi penjahat, perompak dan sebagainya kerana terpaksa. Jadi ini adalah satu rahmat kerana Pakatan Harapan tidak menanggung beban ini, tetapi dibeban oleh orang yang sangat-sangat berharap untuk memikul beban ini. Jadi saudara sekalian, itu satu perkara. Yang ke-10, dia katakan, kokohkan semangat dan harapan kepada rahmat Allah. Jangan putus asa. Walaupun betul, corona ni jahat, corona ni tak kira siapa, tak kira negara, tetapi kita mesti yakin kepada Allah bahawa insya-Allah rahmat Allah itu lebih luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai' fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun, kata Tuhan. Rahmat melimpahi serba segala, akan kutuliskan kepada mereka yang bertakwa. Jadi kita mesti kembali kepada takwa, kembali kepada keinsafan, kembali kepada kebenaran, menegakkan yang benar, pulangkan balik yang hak, betulkan balik keadaan yang songsang, dan jangan bersekongkol dengan orang yang jahat, yang menipu, yang mencuri berpuluh tahun. Bagaimana anda boleh menjadi penyokong golongan ini kerana pangkat yang anda mahu sandang, kerana wang yang anda nak raih? Berapa banyaklah wang itu? Ya, ini perlu diberi perhatian oleh golongan-golongan yang berkenaan. Yang ke-11, kita harus disebut mementingkan keutamaan dalam berbelanja. Kita mesti utamakan yang lebih utama, dahulukan yang lebih penting. Ya, jangan berbelanja secara tidak ikut urutan prioriti, maka kita akan mudah menjadi miskin, mudah menjadi susah dan merana. Jadi inilah yang disebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Aneh urusan orang mukmin itu, urusannya semuanya adalah kebaikan, dan yang itu hanya terhadap orang mukmin. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itulah yang terbaik baginya. Kalau dia ditimpa keburukan, kesusahan, dia bersabar, itulah yang terbaik baginya. Jadi saudara penonton sekalian, inilah yang disebutkan oleh salah seorang sahabat saya, sahabat lama, berada di Kedah hari ini sebagai pensyarah daripada Insania, iaitu Dr. Rajab Abu Melih, bahawa ini mungkin boleh menjadi pengajaran untuk kita kembangkan dan sebar luaskan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, alhamdulillah. Jadi maknanya secara tidak sengajanya keadaan sekarang ini di mana Pakatan Perikatan Nasional memerintah ini dalam suasana COVID ini memberikan suatu pelepasan kepada beban yang ditanggung oleh Pakatan Harapan jika sekiranya Pakatan Harapan terus memerintah pada kita gitu. Tapi saya rasa Ustaz ya, beban itu bukanlah kerana beban untuk menanggung tanggungjawab, tetapi lebih kepada beban kerana dilabelkan, diberikan gelaran dengan pelbagainya dan dikaitkan, diasosiatkan dengan serangan daripada pengaruh daripada luar dan sebagainya. Di beban itu yang saya rasa yang kita terlepas, dan
kita mengharapkan supaya sekarang ini rakyat sudah boleh dapat menerima dan menilai keadaan yang berlaku pada masa ini. Berbalik kepada COVID-19 dan juga Ramadan ini. COVID ini dia penyakit, dan penyakit ini dia banyak berkait dengan kebersihan dan sebagainya. Dan Ramadan sendiri adalah merupakan bulan di mana kita membersihkan jiwa. Jadi bagaimana Ustaz melihat kaitan di antara kedua-duanya ini dalam aspek kita sebagai orang yang beriman dan Islam dan ingin untuk membersihkan kedua-duanya, hindar daripada penyakit dan juga membersihkan diri kita juga daripada penyakit-penyakit yang sering menghantui, mempengaruhi jiwa kita sebagai seorang Muslim. Ustaz, silakan. Ya, saya teringat firman Allah SWT dalam Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, bagaimana ianya dicipta. Lalu Tuhan wahyukan, ilhamkan kecenderungan kepada kebaikan dan juga kepada keburukan. Maka beruntunglah, berjayalah orang yang membersihkan jiwanya, dan sia-sialah atau meranalah orang yang membiarkan jiwanya itu menjadi kotor. Jadi sidang penonton yang sekalian, kita perlu mengingat hadis Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Pertama, kita mesti bersikap bersih. Kerana kalau kita pengotor, kita makan binatang-binatang yang haram, segala binatang yang haram dimakan, maka ini menyebabkan datang corona dan macam-macam lagi bencana dan kuman-kuman baru yang kita tak tahu. Sebab itu kita disuruh bersuci, nak makan bersuci, nak semayang bersuci, bahkan selepas bersama isteri pun bersuci berterusan, Dan sekarang ini kita mesti ada kaedah-kaedah bersuci yang boleh membebaskan kita daripada corona ini. Jadi perlu kita menyediakan segala alat-alat persucian, alat-alat untuk membersihkan kuman dan sebagainya. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada keimanan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, memuji Allah itu akan memenuhi mizan, memenuhi timbangan kita di akhirat kelak. Wa subhanallah walhamdulillah, tamlaan dan perkataan tasbih subhanallah alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi sebagai impan pahala kita, dan di sisi Allah. Wassalatu nur, sembahyang itu adalah cahaya yang mencerahkan kegelapan diri kita. Wassadaqatu burhan, manakala sedekah pula adalah suatu bukti dan dalil kita akan mendapat yang terbaik. Wasabru diya, manakala sabar adalah suatu cahaya. Wal Qur'anu hujjah laka aw alaik, manakala Quran itu adalah menjadi hujah, sama ada untuk kamu atau hujah untuk membantai kamu, hujah untuk menyalahkan kamu. Jadi kalau kita salah memahami ayat Al-Quran, perkataan ta'awun umpamanya, itu adalah ayat umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ada ayat yang mengkhususkan ta'awun, iaitu wala tarkanu lil ladzina zalamu. Jangan cenderung menyokong orang zalim. Itu mengkhususkan makna umum ayat ta'awun. Jadi kalau kita hanya ambil ta'awun, lalu kita kata kami bekerjasama kerana ayat ini, tak boleh. Dia kerjasama dengan orang jahat, tak boleh, dan akan dicucuk api neraka. Kalau anda tak percaya, tunggulah. Ini kita yakin, pasal kita belajar ayat-ayat Tuhan ini berlandaskan pada kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah usul fiqh, ada am, ada khas. Kalau anda ambil ayat am, tak peduli ayat khas, lupakan, kerana anda nak pegang kursi, nak jadi menteri, nak jadi macam-macam, anda siap dengan cucuhan api neraka. Kalau tak percaya, tunggu. Dan rakyat pun melihat bagaimana orang jahat nak menerima balik segala duit yang sudah dicuri dan dipulangkan dia orang. Tetapi apa boleh buat? Rakyat kita telah dikelirukan oleh setengah pihak.
sehingga bersama dengan orang yang jahat semula. Ini sungguh malang. Jadi kalau kita tengok hadis tadi, disebutkan kullun nas yaghdu faba'i nafsahu wa mu'tiquha. Semua orang ni sebenarnya dalam suasana sama mana dia menjual dirinya kepada Tuhan dan membebaskan dirinya, maknanya dia berkhidmat untuk Allah, atau dia mencelakakan dirinya. Ada dua kemungkinan saja. Sama ada anda mencelakakan diri di dunia ini atau membebaskannya. Dan bagaimana membebaskan? Ikut perintah Tuhan, serah pada Allah, taat pada Allah, hukum orang yang jahat, tolak orang yang mencuri, tolak orang yang jahat, ya, walaupun dia Melayu, walaupun dia lebay, walaupun dia ustaz, kerana Allah, ayat-ayat Tuhan itu tidak mengenal, ya, dia bukan dia memihak kepada Melayu kerana anda Melayu, tak. Ayat-ayat Tuhan ni juga dia objektif. Oleh sebab itu tak boleh memahami ayat Tuhan dengan cara yang salah atau dengan kaedah yang salah. Jangan gunakan ta'awun sedangkan anda bekerjasama dengan golongan jahat zalim, kerana sudah dikhususkan makna itu oleh Allah dalam surah itu, dalam Al-Quran. Jadi jangan jangan putar ayat Tuhan ini. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita sudah sampai ke penghujung siaran kita. Jadi saya mohon kalau boleh Ustaz berikan sedikit nasihat kita bagi mengakhiri siaran ini berhubung dengan Ramadan ini. Ustaz, bagaimana kita nak menghayati Ramadan ini dalam keadaan kita terpaksa mematuhi perintah kawalan pergerakan itu. Jadi sila. Itulah saya sebutkan tadi bahawa kita harus kembali kepada Allah, al-inabah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Berserah dirilah kepada Allah. Ya, pasrahlah kepada Allah dan merapatkan diri kepadanya. Kembali kepada kebenaran. Jangan teruskan kejahatan. Walaupun dah buat dah, tapi kena balik taubat. Berhenti dah, serah balik kepada orang yang baik, yang betul. Kerana kita tidak boleh meneruskan kejahatan. Ya. Kerana hanya sekadar doa kita. Tidak. Doa tidak akan membetulkan segala kejahatan. Oleh itu, orang yang berdoa mesti kita pilih yang terbaik. Orang ini baru doanya makbul. Jadi oleh kerana itu, pada hemat saya, dalam Ramadan ini biarlah kita mengamalkan zikrullah, mengamalkan zikir maksurat, bacaan yang diamalkan oleh Rasulullah tiap-tiap pagi dan petang. Bahkan sebelum ni kita dah nak rancangkan setiap masjid di seluruh Malaysia ini memandangkan doa al-maksurat di waktu pagi dan juga di waktu petang. Tapi apa boleh buat, kita belum ada kesempatan untuk menjadikan itu sebagai satu budaya kerana kita tidak berdaya kerana masjid dan surau bukan di tangan kita lagi. Ya, oleh itu saya cadangkan supaya zikir al-maksurah menjadi zikir yang disebarkan dalam media massa kita, dalam akhbar kita, dalam televisyen kita, dalam radio kita, supaya kita semua dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Alam ini di tangan Tuhan. Apa saja dia boleh buat. Allah boleh menyebabkan api tidak membakar. Ya. Kerana orang yang Tuhan nak supaya dia selamat. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan boleh mengeluarkan dirinya daripada hukum sebab dan akibat. Ini kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti kembali kepada Allah dan bulan Ramadan ini khasnya. Membersihkan diri kita, berjihad, menentang segala kejahatan, segala kemungkaran, membetulkan segala kesongsangan yang berlaku, walaupun yang dilakukan oleh ulama atau ustaz-ustaz. Kerana yang ini yang paling musibah besar. Bila orang yang sepatutnya menanggapi agama dan ayat dengan betul, menunggang-langgangkan ayat tersebut kerana kepentingan-kepentingan, kerana dedak-dedak yang dihulurkan oleh setengah-setengah pihak. Jadi dedak-dedak ini sedang bermain sekarang ini. Adakah kita akan kembali kepada kejatian diri kita, kepada kemurnian, kepada fitrah, kepada iman, atau kita kembali kepada fulus, kepada wang, kepada orang boleh bagi kita pangkat? Maka itulah yang akan menentukan
apa siapa kita, sebab dia sudah menjadi Tuhan kita. Dan ayat Quran menegaskan, tidakkah kau melihat wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Nafsunya menentukan. Ya, bukan ayat Quran, bukan dalil syarak, tapi nafsunya. Kenapa anda bersekongkol dengan orang jahat? Ada kami membangkang, kami berhak untuk bersekongkol. Kami nak kuasa dan sebagainya. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan dalil syarak. Bagaimana anda boleh jadikan dia dalil? Mendahulukan dalil itu berbanding ayat-ayat yang telah menghalang. Ya, anda menafsirkan ayat dengan cara yang salah, dengan cara yang sembrono dan songsang. Ini tak betul. Jadi golongan ulama khasnya mesti lebih takut kepada Allah, kerana mereka yang adalah sepatutnya yang menyatakan yang benar dan bukan yang mengiyakan segala keburukan dan segala kejahatan. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya rasa itu satu penjelasan dan pendekatan dari segi sudut kita sebagai warga yang harusnya bijak untuk menilai demi kepentingan negara kita saya. Dalam satu aspek yang lain, saya juga kira kita harus mengambil peluang dan kesempatan daripada COVID-19 ini apabila kita tidak dapat bersama-sama dengan para jamaah di masjid dan surau, kita seharusnya berada bersama dengan keluarga supaya kita dapat beribadah bersama-sama, menasihati antara satu sama lain dan saling koreksi diri kita, dan kita ambillah sebahagian ataupun seberapa banyak manfaat yang kita perolehi daripada perbincangan kita pada petang ini untuk kita pastikan bahawa negara kita ini akan terus dapat makmur, diperintah, dilaksanakan oleh mereka yang beramanah, bertanggungjawab demi kepentingan negara kita, dan insya-Allah kita sama-sama usaha, doa supaya COVID-19 ini akan dapat kita putuskan rantaiannya agar kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang bukan normal tetapi akan menjadi satu new normal, satu kebiasaan yang baru pada masa yang akan datang nanti insya-Allah. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin yang telah pun bersama dengan kita hampir 1 jam dalam tajuk khianat COVID-19 dan Ramadan, musibah dan hikmah di sebaliknya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Sehingga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Sekian saya rasa itu saja. Saya Azli bin Yusof yang menjadi moderator kepada bicara PKP pada petang ini. Jadi kita akhiri dulu. Semoga kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.